ataupun buat tak cukup. Itu saja reason. Okay. Jadi tuan-puan ambil keluar lah dalam G100 ni. Okey, macam mana tuan-puan nak capai kejayaan yang besar dalam G100? Tuan-puan kena always kena tengok siapa top achievers di dalam G100. Top achievers tak akan sentiasa top achievers. Ada top achievers satu ketika dia adalah top achievers, dan ada satu ketika orang lain pula naik jadi top achievers. Jadi kita kena sentiasa memerhati siapa top achievers pada suatu masa. Saya suatu ketika dulu saya adalah champion. Dari sudut recruitment, dari sudut sales, saya memang champion 4 tahun saya 4 tahun betul-betul. Tapi sekarang ni yang champion adalah Puan Malia. Jadi kita kena belajar sesuatu daripada Puan Malia. Puan Malia adalah champion sekarang. Apa yang Puan Malia buat adalah sangat berkesan untuk waktu sekarang. Yang saya buat dulu berkesan untuk waktu yang dulu. Jadi tuan-puan tak boleh tengok dah. Jangan pandang saya dari sudut personal recruitment, jangan pandang saya dari sudut personal sales. Tapi saya memang queue lah setiap bulan. Sebab saya dah ada customer base yang very strong. Saya belum Club 365 pun lagi. Sikit lagi kan. Mungkin bulan depan ke. Belum 365 lagi. Jadi tuan-puan kena tengok siapa yang Club 1000, siapa yang Club 3000 sekarang ni. Jadi always belajar dengan top achiever. Okay? Lebih-lebih lagi tuan-puan baru naik, tuan-puan baru nak buat, tuan-puan kena tengok siapa SMD yang terbaru yang naik lagi. Antaranya Dr. Syahira. Saya boleh sebut Dr. Syahira. Jadi tuan-puan observe apa Dr. Syahira buat sekarang. Cik Azlan dia top achievers tahun 2020-2021. 2021 memang Cik Azlan TikTok je performance. Sekarang orang lain. Jadi kita kena belajar macam sama lah, saya dulu TikTok juga, sekarang tak lah. Jadi saya pun sudah belajar balik. Okay, sekarang ni dalam public go, top recruiter dan top sales Puan Malia, Dr. Syahira, Azim dan Oda, Cikgu Ridwan. Ini 4 ni. Tuan-puan observe apa yang empat orang ni buat untuk recruitment and sales. Okay. Tapi untuk leadership, memang saya lah champion lah. Tuan-puan kena tengok siapa yang paling banyak FEA point. Saya lah 38.5 sekarang ni. Ada beberapa lagi FMB, saya sangat yakin lah. Habis je financial year, 40 FEA tu memang dah dalam tangan saya lah. Maksudnya mudah untuk saya pergi triple diamond next financial year. Sangat mudah lah. Jadi dari sudut membina team, tuan-puan tengok macam mana saya bekerja dengan team. Dari sudut recruitment and sales, tuan-puan tengok Dr. Syahira, tengok Puan Malia, Azim dengan Oda, Cikgu Wen. Ni top achievers sekarang. Okay. Jadi tuan-puan, okay, Encik Azlan adalah tuan-puan punya leader lah. Tapi tuan-puan jangan letak Encik Azlan sebagai benchmark. Kalau tuan-puan letak Encik Azlan sebagai benchmark, tuan-puan cap tuan-puan punya bisnes ni kepada Encik Azlan. Jangan. Nak letak cap at least top achievers. Cap dia ialah Puan Malia, at least. Bahkan sebenarnya saya rasa dulu macam 7,000 frontline tu, kira saya hebat gila lah waktu tu. Saya tak boleh nak fikir macam mana ada 14,000 frontline. Tapi Puan Malia ada. Jadi saya pun fikir, okay, saya fikir kalau saya membina frontline yang banyak, saya tak ada masa. Tapi Puan Malia sangat smart. Dia ada 14,000 frontline, WhatsApp tiap-tiap hari clear. Dia dapat handle customer dia dengan baik. Saya jadi saksi. Saya buka WhatsApp dia, saya tengok memang clear tuan-tuan. Grup WhatsApp dia ada 13 je waktu tu saya tengok. Grup WhatsApp untuk customer. Dan satu grup WhatsApp kan 1,000. Tak ada kecoh pun. Saya fikir kalau saya ada banyak grup kan macam mana ni saya nak handle semua grup. Tak ada. Puan Malia boleh handle dengan baik. Jadi Puan Malia adalah benchmark. Tuan-puan jangan ada cap. Sebab Cik Azlan tengok Cik Azlan buat apa. Tak, tuan-puan kena tengok Puan Malia. Saya tak pernah letak Cik Syukur sebagai cap saya punya bisnes. Shilling, tak pernah. Kalau saya letak Cik Syukur sebagai shilling, saya tak ada 7,000 lebih frontline. Kalau saya letak Cik Syukur sebagai shilling, saya tak akan ada empire sebesar Cik Syukur. Kalau Cik Syukur sebagai shilling,
Saya tak pergi ke triple diamond sekarang. Sebab shilling ni ialah diamond je. Cik Syukur ni pun struggle nak requalify lah. Cik Syukur struggle nak requalify diamond. Ingat diamond ni semua kena requalify. Saya langsung tak ada struggle, Alhamdulillah. Nak double diamond tu tak ada struggle langsung. Jangan cerita diamond, double diamond langsung tak ada struggle. Okay, tuan-puan jangan letak tuan-puan punya upline sebagai cap. Sebab contoh tuan-puan tengah bawa kereta, tuan-puan follow satu kereta, follow je kat belakang, tuan-puan rasa speed tuan-puan dah okey. Cuba tuan-puan overtake je. Bila tuan-puan overtake pun tuan-puan perasan, oh slow gila kereta tadi. Tapi waktu follow belakang dia, tuan-puan rasa okey. Tapi bila tuan-puan overtake, baru tuan-puan tahu dia slow saja kereta. Jadi sama juga saya dengan Cik Syukur, bila saya overtake saya rasa Cik Syukur slow je. Okey. Jadi itulah nasihat saya tuan-puan, tuan-puan kena obses belajar. Rutinkan belajar sebulan sekali, rutinkan belajar seminggu sekali. Okay? Rutinkan yang ni. Rutin maksudnya tuan-puan buat ni tanpa, kalau tuan-puan tak buat, tuan-puan rasa tak happy. Itu rutin. Kalau tuan-puan boleh tinggalkan dengan mudah, boleh skip training dengan mudah, maksudnya belum jadi rutin lagi tuan-puan punya training. Sebab tuan-puan kena tahu apa yang achievers tahu, supaya tuan-puan boleh buat apa yang dia buat. Maksudnya first kena rutinkan belajar. Kalau belajar tenggelam timbul, baik saya bagi tahu awal-awal tuan-puan tak boleh pergi jauh dalam bisnes. Kalau training tenggelam timbul, Cik Azlan nak kena follow up, tuan-puan tak boleh pergi jauh. Baik tuan-puan jangan buat, supaya tuan-puan tak buang masa. Tuan-puan buat tapi tak buat lebih kurang, tapi tuan-puan expect capai message growth. Tak, jawapan ni memang tak. Okay, whatever good reason, tak buat tak ada result tuan-puan. Whatever good reason. Katalah tuan-puan bekerja sebagai nak bekerja sebagai seorang engineer lah sebagai contoh. Alah, minta maaf, saya nak kerja engineer tapi saya tak boleh lah pergi habiskan course ni. Macam mana? Saya ada masalah tu, saya ada masalah ni. Whatever good reason, tuan-puan tak akan jadi engineer pun. Whatever good reason. Jadi tuan-puan dalam bisnes ni, apa sahaja reason semua betul. Tapi setiap reason yang tuan-puan bagi, kalau tuan-puan tak boleh perform, memang tak ada result. Sebab kita dalam dunia bisnes. Bisnes, kita dapat deliver, kita dapat result. Tak dapat deliver, whatever good reason, tak ada result. Saya bagi tahu tuan-puan supaya tuan-puan tukar mindset daripada makan gaji. Makan gaji boleh bagi result. Bos minta maaf ni. Bos minta maaf ni. Oh tak apalah, boleh kerja saya bayar gaji lagi. Saya bagi kenaikan gaji. Tapi dalam dunia bisnes, tak perform, tak ada result. Tuan-puan beli harga nasi lemak, minta maaf lah, saya nak masak nasi tapi jadi mentah. Support dah saya, nasi saya mentah ni nak. Macam mana saya dah usaha dah. Tak ada result, siapa nak beli nasi lemak mentah? Yang tak jadi. Alah, saya nak buat nasi lemak tapi itulah sayur tak ada, apa ni, telur tak ada, timun tak ada. Nasi dah ada, minta maaf tak ada siapa nak beli tuan-puan, minta maaf pun. Tuan-puan terima alasan tu. Okay? Jadi dalam bisnes, tuan-puan kena ingat bisnes ni bukan bisnes Encik Azlan. Selagi tuan-puan rasa bisnes Encik Azlan, bisnes tuan-puan tak good. Bisnes ni adalah bisnes tuan-puan, bisnes ahli keluarga tuan-puan. Tuan-puan buat, tuan-puan dapat. Tuan-puan tak buat, tuan-puan tak dapat. Tuan-puan buat, belum tentu Encik Azlan dapat. Saya pergi Switzerland, first class dah secure. Cik Syukur belum first class. Cik Syukur belum first class, masih lagi business class. Saya dah first class. Jadi saya buat, saya dapat. Bukan Cik Syukur dapat. Tapi kelebihan bisnes ni, tuan-puan ada upline. Ada orang yang support tuan-puan untuk grow. Tapi bisnes kita sendiri. Okay? Jadi tuan-puan kena anggap bisnes ni adalah bisnes tuan-puan sendiri, bukan bisnes Cik Azlan. Kalau Cik Azlan follow up, itu bisnes dia. Tuan-puan follow up Cik Azlan, itu bisnes tuan-puan. Cik Azlan, apa lagi perlu saya buat next? Apa lagi perlu saya buat next? Itu bisnes tuan-puan. Kalau Cik Azlan tanya, pergi tak diamond recognition? Oh, minta maaf lah Cik Azlan, itu bisnes Cik Azlan lah. Sebab Cik Azlan yang follow up tuan-puan. Kalau tuan-puan pergi tadi, Cik Azlan saya nak pergi diamond recognition, tiket habis macam mana? Itu bisnes tuan-puan. Okay. Jadi saya nak ni lah, saya buka soal jawab lah. Apa saja tuan-puan nak tanya saya. G100 ni tuan-puan dah sangat besar, sampai apa saya pun dah tak kenal lah. New FMD saya dah tak kenal.
Okay, jadi saya MD tak lagi. tuan-puan kena buat cepat lah. Jangan lambat tuan-puan. Sebab lagi lambat, tuan-puan lagi inferior ni. Tuan-puan akan tengok, oi kawan-kawan sama aku dah pergi trip, dah fly overseas. Aku duk main macam tu. Tuan-puan lagi lama, tuan-puan akan inferior. Lagi besar bisnes empire Encik Azlan, lagi Encik Azlan dah tak ingat dah tuan-puan. Kecuali tuan-puan berjaya bersama dia, itu lain. Fly bersama dia, pergi overseas bersama dia, itu lain. Tapi kalau tuan-puan duduk main tenggelam timbul, lama-lama dia jadi lagi susah lah. Bisnes ni macam ni tuan-puan. Bila nak take off ni, tuan-puan kena ingat, nak take off ni dia macam kapal terbang nak take off. Kapal terbang nak take off atas landasan tu, G100 dah sedia dah landasan runway tu. Tuan-puan je buat decision bila nak take off. Okey, boleh tak kapal terbang tu dia boleh take off tak kalau slow-slow? Kita slow-slow lah. Tak boleh tu, memang tak akan tu take off ni. Dia akan langgar pagar tu. Habis runway tu langgar pagar. Memang tak boleh take off. Maksudnya apa tuan-puan? Permulaan ni mesti dia akan makan banyak energi. Banyak benda tak tahu, banyak tuan-puan kena belajar. Buat banyak tak tahu, tuan-puan buat banyak silap. Buat tak jadi, belajar. Tuan-puan akan habis duit, habis masa, habis tenaga, tuan-puan akan letih permulaan. Tapi bila tuan-puan dah lepas fasa 1 dah take off, dah tak makan energi yang banyak. Kapal terbang ni tuan-puan, bila nak take off, energi dia paling banyak, dia pakai bahan api waktu nak take off saja. Bukan atas 40,000 kaki di udara, bukan. Waktu nak take off. Begitu juga waktu kita dah waktu nak memulakan bisnes. Permulaannya tuan-puan kena agak penat lah, sebab tuan-puan bekerja lagi, makan gaji ataupun jaga sendiri. Tapi kalau tuan-puan tekan minyak, tuan-puan dah take off, semua akan jadi mudah. Tapi kalau tuan-puan tak tekan minyak, tuan-puan duduk begitulah, duduk atas tanah lah, tak terbang-terbang. Buat sekali, buat betul-betul dan buat sampai jadi. Okay, saya buka kepada soal jawab lah. Kalau tuan-puan nak tanya apa saja, silakan. Okey, siapa ada soalan? Boleh ambil. Silakan, Encik Syafi'i, silakan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Syafi'i. Okey, Tuan Zul, saya nak tanya sikit lah. Macam apa pendapat Tuan Zul kalau sebab saya tengok bisnes ni, public good ni macam ramai Melayu. Macam kalau kita nak tarik bangsa Cina ke, sebab kalau Sabah Sarawak tu memang ada orang ramai yang Kristian lah saya tengok. Tapi kalau Cina ni macam kurang. Apa pendapat Cik Zul? Ke Cik Zul ada Encik Syafi'i punya circle Melayu ke Cina? Saya Melayu dengan Cina. Sebab saya kerja under construction. So Cina ramai juga lah. Tapi saya tengok Cina ni macam susah juga nak simpan emas, sebab orang takut kena rompak. Dia sebenarnya bukan Cina saja, Melayu pun sama. Yang tak ada ilmu memang takut simpan emas. Perempuan mula-mula simpan emas dulu rasa takut tak? Saya takut. Saya sebelum ambil emas pertama saya pergi sewa safe deposit box dulu tau. Saya dah secure safe deposit box, saya pergi branch Sunway. Dapat emas tu cepat-cepat turun bawah, pop simpan situ dalam box tu. Sekarang ni tengok Cik Azlan, relax je pergi mana-mana bawa 10 dinar. Berbelah ribu tau. Nasib baik tak hilang kat Hokkaido. Saya berani public go sebab ada gap. Sebab ada account gap berani. Kalau tidak, tak berani. Takut, semua orang akan takut. Okey, reason kenapa Cina kurang, sebab Sifu dia orang Melayu. Sifu dia konten semua orang Melayu. Tapi Chinese dah boleh naik dah sekarang ni. Mungkin FMD pertama Chinese nanti Encik Alice tu, Encik Hafiz punya team, dia mungkin akan jadi first Chinese punya. Indian punya market pun dah start grow. Jadi saya sangat yakin nanti satu hari nanti Chinese pun akan ramai melalui G100 lah. Okay. Jadi buat masa ni apa yang kita boleh jalan dulu. Sebenarnya bukan je orang Cina tak suka emas, sebab tak ada orang mengajar emas dekat dia orang. Kedai emas semua Cina.
Saya pergi Indonesia, semua Cina kedai emas. Malaysia pun sama, kedai-kedai emas Cina semua kan. Sebab dia orang tak ada ilmu. Saya adalah customer dalam bawah 10 orang lah, Chinese. Tapi kalau ada orang beli pun sekali beli pun boleh tahan jugalah. Bila kita dah ajar orang kan. Sebenarnya emas ni bukan dia tak ada bangsa ke agama sebenarnya. Dia ada ilmu, dia tak beli emas ni dua reason ni. Sama ada dia tak ada ilmu atau tak ada duit. Itu pengalaman saya. Jadi kalau kita bagi ilmu, apa bangsa, apa agama pun akan beli emas. Okey. Okay? Terima kasih Tuan. Okay. Next. Nak tanya takut. Cik Rafiqah, ada soalan ke? Sila. Assalamualaikum semua. Nak tanya pendapat Tuan Zul ya. Dengar suara saya? Dengar. Ini kakak ke adik? Kakak. Oh, kakak. Okey. Saya ada buat juga stranger prospecting macam seperti mana Tuan Amirullah buat tu. Saya ada buat beberapa hari lah dekat ATM Maidin kat Kota Baru. Cumanya saya nak tanya pendapat Tuan Zul sendiri. Kalau saya buat benda tu bersama dengan tim yang bukan G100, boleh ke? Nak tanya yang tu. Satu perkara. Yang nombor dua nak tanya, saya ada pergi branch tadi. Bila branch kata dah tak ada banting, dah tak ada flyer, so boleh ke saya buat tempahan sendiri? Jadi maksudnya saya buat ikut kreativiti sendirilah. Boleh. Seperti mana? Boleh Boleh. Jihanda pun ada standard sini, ada template. Dia cakap dah habis. Tapi saya memang dah buat order lah yang available dekat PG Mall tu. Dekat tu Jihanda punya tu. Ya. So tu je lah. Soalan satu saya tunggu jawapan. Okay. Nak buat dengan tim lain, G100 dengan 5G saja. Kita kerjasama G100 dengan 5G saja. Luar daripada tu tak ada kerjasama. Sebab apa? Kepala tak sama. Jangan cuba-cuba bekerja dengan luar daripada 5G, G100 dengan 5G. Sebab nanti tuan-puan akan terkejut. Kepala dia tak sama. Lain. Lain mentor, lain kepala, tak sama. Jadi kalau nak kerjasama, G100 dan 5G, dan make sure setiap kali nak bekerjasama dengan cross-line, mesti dalam pengetahuan upline mentor. Cik Azlan. Memang dalam pengetahuan dia lah so far. Dalam pengetahuan dia, apa-apa yang rasa pelik sikit, cek balik dengan Cik Azlan. Okay? Terima kasih Tuan Zul. Lagi, next. Hello, Assalamualaikum. Salam, silakan. Ustaz. Apa isu sama yang pasal ATM machine yang isu saya lah semalam berkaitan dengan kebenaran pihak HQ Maiden tu, macam mana pandangan Tuan Zul? Perlu apply permit ataupun sebab Dennis yang in charge pun dia dah email kepada HQ Maiden tapi tak ada jawapan lagi lah, tak ada approval lagi daripada pihak Maiden. Okay, saya rasa macam ni lah, nanti yang akan lead benda ni, Dr. Muaz, kita letak satu standard panduan polisi lah. Sebab kalau kita buat, mungkin lah kalau kita buat dengan cara yang mungkin agak mengganggu kawasan tu, contoh terlalu ramai turun dalam satu masa, ataupun kita pergi keliling satu mall tu yang menyebabkan orang rasa tak selesa. Jadi tadi saya baru lepas meeting dengan Dr. Muaz dengan tim stranger prospecting untuk ATM ni. Kita mungkin akan tetapkan satu slot masa 3 jam. Satu slot masa 4 orang saja limit. Kita akan buat booking dekat PGO nanti. Okay, dan setiap ATM tu akan ada PIC lah, yang bertanggungjawab untuk monitor ATM tu lah. Monitor tu maksudnya nak kena deal dengan manajemen situ ke. Maksudnya akan ada abang long kawasan, kak long kawasan lah untuk setiap ATM tu. Jadi buat masa ni kita, sebab benda ni baru, kita pun kena ni lah, kita pun kena bagi bekerjasama dengan pihak public lah, bagi feedback, dan kita kena bincang elok-elok. Mungkin ada yang ketidakselesaan dia orang tu,
Yang tu yang kita kena kena pun kita kena ambil berat jugalah. So, Maiden mana lah saya dapat tahu yang terlalu ramai turun, kawasan tu tempat laluan orang dan orang tak selesa, tempat tu pun tak luas. Maiden USJ. USJ Memang kawasan dia sempit lah kalau orang. Ustaz pergi kat mana? USJ, Maiden USJ. Saya rasa sebab masjid Maiden USJ tu, sebab Maiden lain tak ada isu sangat. Yelah kalau Kelantan macam luas kawasan nampak. Jadi kawasan tu tak selesa, yang mengganggu lah. Mengganggu tu memang dia orang akan ambil take action lah. Kalau kita tak selesa, kita pun akan take action juga lah. Okay. Jadi buat masa ni yang akan lead Dr. Muaz, kalau dah Mr. Dennis tengah ni tengah deal, kita tunggulah apa keputusan. Saya rasa tak ada masalah, cuma kita kena buat dalam bentuk yang lebih proper lah. Benda ni pun kita baru, jadi kita pun baru nak sesuaikan dengan itulah, dengan gerak kerja yang lebih sesuai lah. USJ ni Okay, masih jauh di Puchong. Okey, ada lagi ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya just nak tanya sikit. Boleh saya tahu daripada statistik punya figure, Singapore market tu berapa besar, Tuan Zul? Right now lah, Singapore market punya dekat in the public gold itself, berapa besar di Singapore market tu? Itu kau cerita ni. Kita officialnya kita tak ada dekat Singapore. Ya. Okay. Semua AJB saya tak pasti data tu, saya tak ada data tu. Singapore pun banyak lah. Okay. So, okay, apa strategi yang actually kita boleh gunakan untuk Singapore market? Because macam di Malaysia kita boleh go macam direct approach like ATM ke, atau kalau di Singapore boleh ke kita buka booth or like kita ada Singapore Expo, boleh tak? Saya rasa itu kena deal dengan JB branch, sebab Singapore saya tak pasti public goods Singapore masih wujud ke tak. Kalau public goods tak ada, kalau tak ada tak boleh. Sebab kita entity tak wujud entity dekat situ. Dulu memang ada branch Singapore, tapi customer base kita tak cukup kuat dekat situ. Jadi public goods kira-kira tak berbaloi pun. Jadi kalau puan duduk di Singapore ke? Ya, saya duduk di Singapore. Kalau puan duduk di Singapore, puan bina customer base sampai cukup kat sana, public gold akan consider untuk buka balik sana. Jadi buat masa ni Singaporean ambil stok dekat JB, tapi Singaporean memang selalu turun JB kan. Betul. Kadang-kadang saya turun ambilkan diorang juga. Sebab apa, kadang-kadang jam ni kan untuk memudahkan diorang. Cuma macam mana saya nak besarkan market saya kat Singapore tu yang actually saya, because most of my customer actually Malaysia, tapi maybe about less than 10% pun. So how I want to grow Singapore market tu? Okay, kalau puan Nolila Singaporean ataupun Malaysian? Saya Singaporean. Macam setakat ni 90% customer Malaysian? Yes, because I buat ads lah. Okay, sekarang Kebanyakan daripada ads tu yang saya dapat kembangkan saya punya business lah. Tapi even orang Singapore tu pun from ads also. Kalau macam tu, sekarang ni macam ni. Dia macam ni. Puan Nolila tengok customer yang dah ada, apa dia punya profile yang menyebabkan dia tertarik untuk bermula, kembangkan yang itu je. Kenapa sekarang ni kata Singaporean berapa ramai dengan Puan Nolila sekarang ni customer? I think not more than 20 also. Okay, kenapa pasti yang 20 ni, kenapa dia pilih nak menabung emas public gold? From apa yang saya lihat, mereka dah kenal emas lah. Jadi dari situ saya bantu untuk mereka dapatkan public goldnya emas. Okey, kalau macam tu lepas okey, puan kena maksudnya kena take note, kenapa Singaporean beli emas public gold yang sekarang ni, maksud yang ada sekarang ni, kenapa? Jadi sekarang ni guna reason yang sama untuk reach more people dengan people yang profile dia sama. Okey. Kalau Malaysian pula sama. Kenapa macam mana customer di Malaysia
boleh register dengan Puan Nabila sebagai Singaporean. Puan pakai nombor telefon Singapura atau Malaysia? Malaysia. Because saya waktu PKP tu saya duduk di Malaysia because most of the time saya in Malaysia that time because anak-anak semua sekolah di sana. Only bila tahun 22 baru saya balik ke Singapura balik. Jadi saya banyak buat di sana lah. Okey, kalau macam tu maksudnya mudah lah. Sebabnya Puan dah pakai nombor telefon Malaysia. Kalau dah boleh buat macam tu maksud teruslah expand lah bisnes Malaysia. Kalau tim Brunei pun sebenarnya tim J100 Brunei dia orang fokus customer Malaysian. Kecuali tim Hafizul Hakim nama Encik Aziz tu, itu memang betul-betul fokus Brunei punya customer. Dia buat seminar. Saya tak faham, saya belum tahu apa strategi top achievers di Brunei tu. Aziz Azhari. Ya? Nama dia Aziz Azhari. Aziz, Cik Aziz. Dia memang agresif lah. Dia memang agresif buat seminar, buat table talk sangat banyak dekat Brunei. Jadi trust tu pada dia sebenarnya. Walaupun public goals tak ada kat sana. Maknanya kalau saya nak buat buka table pun boleh ke? Ke Brunei so got no branch kan? Lah. Saya rasa tak ada masalah lah. Buka table tu sebab semuanya pakai mobile apps je pun. Bukan ada... itulah sebab tu itu saya because saya tak nak langgar lah satunya kan. Tapi macam Cik Zul cakap kalau Brunei diorang boleh buka table and expand that way, I think Singapore also I think shouldn't be a problem, right? Boleh cuba. InsyaAllah. Sebab Encik Aziz dia dah 2 tahun berturut-turut dia qualify double ticket PGLS tau. 2 tahun. Maksudnya dia punya personal sales 6 juta setahun tanpa ada branch dekat Brunei. Betul. Saya rasa benda sama boleh buat dekat Singapura. Okay, insyaAllah. Cuma Singapura sebelum ni tak ada dealer yang cukup agresif. Itu saja. Ada lah. Macam saya pun saya tak boleh agresif sebab daripada segi undang-undang lah saya takut nanti saya melanggar kan. Tapi macam kalau Cik Zul cakap kalau Brunei boleh buat, saya rasa dia tak akan, it's just another duplication je kan. Ya. Okay, baik. Saya rasa sebab semuanya buat online je kan. Buat online is yes. Bila kita buka table, registration is still online. Only that the cara approach tu. Ya. Yes. Saya Okay. rasa boleh. Yeah. Buat perkara yang sama. Nanti kalau tim Puan Nolila cukup besar kat sana, ada customer base cukup besar, public goal akan turun. Dan kalau ada tim dekat Singapura, kita pun J100 pun akan turun dekat sana. Dulu saya selalu turun Singapura dulu. Saya ingat 12 kali, 13 kali saya mesti turun Singapura. Sampailah saya tengok culture dekat Singapura tu dia tak serius sangat dengan bisnes. Dealer pada waktu tu. Contoh training seminar start pukul 2. Pukul 2 tu dia orang start makan dulu. Sejam lepas makan tu sejam, pukul 3 baru start seminar. Tu budaya Singapura waktu tu. Saya tak boleh macam tu. Kita J100 kita seminar pukul 2 mana ada makan dekat seminar. Dia orang memang makan. Memang macam potluck tau. Betul lah. Dia memang bagus lah culture tu, tapi dia jadi culture macam makan-makan, bukan culture business. It's more macam diorang buat macam Tupperware-nya party gitulah. Dia macam party gitu. Sekarang ni yang aktif kat Singapura Haji Sulaiman seorang je. Dengan Dr. Sekarang team kita ada Dr. Narij. Tapi Haji Sulaiman tu bukan from J100 kan? Bukan. Haji Sulaiman tu dia follow rapat saya lah, tapi itulah nasib dia bukan J100 lah. Tapi orang lama tu saya pun kesian. Haji Sulaiman tu dia rajin datang event kat Malaysia. Tapi orang lama Macam saya lah juga. Ambil gambar ibu. J100 mungkin lain lah culture dia J100. Ya betul. Ambil. Puan Lela ni dah MD ni Cik Zul. Oh dah MD Dah MD dah. Kita bawah Puan Lin. MD pertama Puan Lin ni. Dah MD. Kalau macam tu jadi FMD lah. First FMD Singapore. Amin. Sebab tu saya nak cari jalan macam mana saya boleh Dia nak jadi FMD pertama Puan Lin lah.
Amin insyaAllah. Oh, kalau dah boleh MD duduk Singapura, maksud benda tu boleh buat sangat dah. InsyaAllah. Saya baru tahu ada MD Singapura. Saya tak ingat lah kita ni. Itulah kata tuan-tuan kena ke depan sikit. Tengok depan mata kita. MD ni cikgu tak ingat lah. FMD pun tak ingat. Saya ingat kena buat sharing lah nanti. Macam mana puan build up business sebagai Singaporean. Sudah. Sebab banyak orang tanya, orang tak tahu. Oh, sekarang ni 2 MD lah Singapura dengan Dr. Narish. Dr. Narish pun bawa MD. MDC4 baru ni Dr. Naris, MDC5 ni Palela insyaAllah. Sharing. InsyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Cikgu. Okey. Okey, Puan Nolila punya konten tu English ke Malay? Okey, sebelum ni saya buat Malay, tapi sekarang saya dah towards English lah. Because saya cuba, because saya ni sebenarnya kalau di page, saya banyak fans saya tu di page banyak Malaysian. Jadi kat situ saya fokus dekat bahasa Melayu lah. Tapi kalau saya punya profile tu banyak friends yang Singaporean campur lah. So di profile tu saya cuba nak gunakan English lah. Boleh leverage lah buku Bonafide Money tu. Okay, insyaAllah. Sebenarnya kalau siapa boleh menguasai medium English, dia akan pergi dulu international lah. Public go mesti akan pergi international. Dia akan terbang dulu lah. Sebenarnya dunia keuangan dan bisnes ni, medium English lebih besar daripada Malay tu. Cuma dalam emas ni, sebab sifu-sifu semua Malay, jadi Malay lebih meluas. Tapi kalau masuk pelaburan yang lain, mana dia orang guna term Malay tau, semua English. Masuk property ke, apa punya investment saham, semua English. Goal je sebab sifu Malay. Okay, next. Siapa lagi? Okay, next. Siapa lagi? Ambil peluang tuan-puan. Ni memang jumpa kita ni. Tanya pasal Kalau dia UGC tak ada. pasal ATM. Assalamualaikum Cik Zul. Saya Syam. Saya nak tanya, 2 minggu lepas lah saya ada pergi ke Lotus dengan Aeon. Jadi saya ambil PIC number dan ada berurusan lah dengannya untuk buat ATM machine di Rawang. Okay. Jadi nak tanya, boleh kita deal dengan dia direct ke macam mana ke dengan Miss Dennis? Nanti boleh dapat proposal. Pergi deal dengan PIC tu dulu. Dia nak proposal selalunya. Ya, nak Ambil dulu, ustaz tengok dulu bahagian mana nak cadangannya untuk letak ATM machine tu. Ambil foto. Lepas tu nanti bincang dengan dia. Lepas tu formalize dengan proposal daripada Miss Dennis. Oh, boleh minta proposal. Itu dia tanya dah. Kita akan ada proposal lah. Dia naklah size machine tu berapa kaki persegi lah apa semua tu. Kalau dapat buka satu ATM machine, macam kita ada satu branch tau. Macam kita ada melahirkan satu FMD tu. Yang duduk kat situ, buat kerja kat situ 24 jam. Sebab setiap orang buat belian, kalau tak ada introducer, masuk kat kita. Okay. Sebab kan kadang-kadang orang beli kan, saya rasa banyak yang beli tu, yang beli macam tu, dia tak register, lepas dia pun tak masukkan PG code. Itu satu peluang yang besar tu. Okay, baik. Saya cuba uruskan. InsyaAllah. Okay, Pak Aina tak ada soalan ke? Dia takut. Jangan takut. Okay, saya nak bagi tahu tuan-puan. Cabaran pertama yang tuan-puan kena hadapi nak build up business ni ialah dapatkan leads. Untuk reach more people, dapatkan leads. Selagi tuan-puan, kalau tuan-puan tak dapat rekrutmen 30 ke 60, jawapan dia mudah. Tuan-puan kena reach more people, itu saja. Sama ada buat konten memang kena buat lah. Buat ads ke, buat apa, terjah pun kena konten juga. Satu, konten. Yang kedua, pergi terjah prospek. Yang ketiga, buat ads. Yang keempat, referral. Buat 4 ni je, reach more people. Terjah tu online boleh,
offline stranger prospecting tu. Jadi jangan duduk diam. Kalau tak dapat leads tu jangan duduk diam. Kalau buat konten leads kurang, konten terus jalan, jangan berhenti. Pergi kerja. Okay, dengan strategi sekarang ni, dengan kita akan buat, nanti tim kita akan present satu guideline lah untuk stranger prospecting. Sebenarnya dalam situasi sekarang ni tak ada ATM ke, tak ada booth ke, kita boleh jalan je sebenarnya. Kita boleh jalan je jumpa orang mana-mana. Sebab hari tu dekat AI Mall tu bukan kita duduk dekat booth tu pun. Kita nak cakap kita punya booth ada kat situ. Kalau tak jalan dekat booth tu, pergilah jalan area branch. Contohlah area Sunway tu, pergilah masuk mall, kata branch kita ada kat luar tu cakap. Jumpa siapa-siapa pun boleh cakap sebenarnya. Pakai smart sikit dengan ni, lepas tu pergilah tegur sesiapa. Jangan duduk diam. Tu habis Sebab kita ni, bisnes kita ni high value item tau. Jual emas, kalau tak ada benda yang, sebab kita jual, kita recommend orang simpan duit, bukan habiskan duit. Jadi sepatutnya kita kena agresif lah. Konten tak berjalan, pergi offline. Saya tengok Ustaz Amirullah, dia dah sangat obses lah dengan offline. Dia rasa memang cepat sangat dia dapat close. Okay, cabaran pertama ialah dapat leads. Kalau dapat leads yang banyak, tak dapat closing, itu cabaran kedua. Macam mana nak closing? Itu communication skill dengan script. Kalau tuan-puan nak settle dua masalah ni, yang lain akan jadi lebih mudah. Okay. Cik Zul, saya nak tanya, kalau offline leads, macam saya berada di Rawang jauh sikit dengan ATM ni, saya ada berfikir juga nak buat macam offline lead, offline ni. Tapi kalau kita bersorangan, okey ke macam mana? Sebab saya kena cari orang lain ke, kawan-kawan ke, macam mana? Kalau nak buka booth tak boleh tukar lah. Kalau nak buka booth, kalau nak buka booth, kena cari tim lah, beberapa orang. Sebab booth ni nanti nak kena tinggal, nak pergi toilet semua kan. Kalau perlu buka booth pun, pakatlah area dealer, area Rawang tu nak buka kat mana. Kita pacak dia, kita pacak booth itu, kita pergi penting lah kawasan tu. Cari ruang. Kalau sini nak buat, contoh, kita boleh sponsor pun sebenarnya. Tapi kena kumpul lah, nak buat Rawang, geng Rawang berapa ramai. Boleh minta Jihanda untuk sponsor kos untuk buka booth. Sewaan berapa. Kita sebab Jihanda kalau ada duit, kita nak invest pada growth je. Kita bukan nak simpan duit. Jihanda ada duit. Jadi kalau katalah nak buka booth, ada event mana-mana, bagi tahu, kita Jihanda boleh support. Okay, terima kasih Cik Zul. Sebenarnya kalau kita buka booth, dalam event, itu lagi gila lah, kita boleh pergi kejar prospek. Sebab apa? Prospek yang pergi kat situ memang dia ready untuk kena kejar. Dia dah tahu dia akan masuk area tu. Seller akan datang kiri kanan, dia dah tahu dah. Jadi kalau ada peluang, carilah peluang untuk buka booth. Lepas tu invite lah geng-geng Rawang tu. Saya rasa kalau tak ada geng, kalau geng Rawang tak cukup pun, geng-geng yang sekitar dekat Rawang tu boleh pergi. Tim kita sekarang ni cari peluang je, kat mana dia orang boleh turun tau. Ni yang USG yang turun, tim Puan Fiza tu datang daripada Raub tau. Puan Rashidah tu datang daripada Raub, pergi dekat USG tu untuk buat stranger prospecting. Punya dah gila dah Jihanda. Buat kerja. Memang tak duduk diam. Jadi kita duduk dalam satu culture yang bagus lah. Okay. Lagi. Okay, baik. Masa dekat IOI tu, saya nak share sikit. Saya saksikan sendirilah Cik Zul buat stranger prospecting tu. Mula-mula kami lemah je.
bawa balik dari Hokkaido kan. Betul Cik Zul datang. Saya tengok kami saksikan Cik Zul perspektif macam dia ada perangai bawah ada 7-10 ni. Kiri kanan ke, kau tak boleh dia tak boleh ni. Dia tak ada istilah aku ni siapa, tak ada. Bila saya tengok barulah kami mula bergerak ni, buang mentor buat macam ni kan. Kita terus bergerak. Jadi tuan-puan Cik Zul pun lalu proses sama, rejection melambat juga. Sama je. Orang tak kenal pun, dia tak kenal Cik Zul siapa. Ada yang kenal saya pun cakap, Cik Zul tak perlu dah buat benda ni. Tak perlu, saya kena buat lah. Saya pun kena belajar, kena praktis balik, asah balik skill. Jadi kalau terima rejection tu jangan risau lah. Semua dapatnya. Dia rejection ni sebenarnya mula-mula je kan Cik Azlan. Mula-mula je kita rasa ni, lepas tu dah tak ada, kebal lah. Sekejap je. Lepas tu siapa reject, next, pergi cepat-cepat. Sebab kita tak nak buang masa dengan dia. Kita nak next. Sebab kalau kita orang reject, kita nak tarik, kita buang masa. Okey lah, lagi next. Ada lagi ke? Perempuan? Assalamualaikum. Okey, Tuan Zul. Ya. Syafi'i. Saya nak tanya, saya ada baca yang Tuan Zul buat status yang pasal WhatsApp group tu kan. Macam ni, selain harga emas, macam kita pun ada share sebab kita punya frontline pun memang ada yang dah aktif, ada yang kadang tidur. Lepas tu selain harga emas, kita nak aktifkan kita punya WhatsApp group tu macam mana? Maksud saya itulah, kadang-kadang saya tahu kadang WhatsApp group ni ada yang baca, ada yang tak baca. Kadang saya WhatsApp personal pun blue tick je, macam tu lah. Dia macam ni, WhatsApp group, kalau dia duduk dalam tu, maksudnya dia masih berminat untuk follow kita. Cuma dia tak sempat follow semua lah. Okay? Dan WhatsApp group ni pun tak perlu aktif. Sembang apa yang perlu je. Dia macam kalau ada pertanyaan, orang tanya. Kalau kita ada update, kita update. Kalau tak ada, diam sehari, 2-3 hari pun tak apa. Tak ada masalah pun. Tak perlu sentiasa meriah. Kita tak nak unnecessary conversation dalam tu. Tak payah hai, macam mana, selamat pagi, tak payah. Dan dalam grup tu pun boleh buat engagement. Cuba tengok balik yang Dr. Syahirah sharing tu. Bila? WBM ke? Dr. Syahirah saya nampak pandai dia engage dengan customer dia dalam grup WhatsApp. Dia tanya apa dia buat survey lah apa semua. Saya ada buat lucky draw lah itu. Sebab itu macam lama senyap kan. So saya nak aktifkan, saya tengok saya buat lucky draw lah. Lucky draw. So boleh lucky draw tu engagement okey lah. Maknanya semua masih lagi seronok lagi lah. Apa yang kita share ilmu, kadang saya ambil je ilmu mana yang dalam skrip ke, dalam posting ni kan, share dalam grup. So masih ni diorang okey lagi lah. Kalau macam saya kan, grup WhatsApp tu saya akan jadikan tempat rutin punya program, mesti akan ada announcement dalam tu. Dia orang tak payah tengok dekat lain, dalam tu je. Contoh WBL talk show, WBM. Memang dah, saya ingat dah beberapa tahun dah konsisten. WBM, talk show, PLT, semua dalam tu. Nak register ke memang akan buat announcement dalam tu. Jadi yang nak follow, tak nak follow tak apa. Okay. Jadi tak perlu bimbang lah. Yang penting customer kita tu kena monitor ikut customer jenis. Ikut customer jenis. Ending dia, customer kita tu, ending dia ialah kita nak dia buat get auto debit. Ultimate sale ialah get auto debit. Jadi tengoklah. So sekarang ni, okay, Encik Syafiq dah ada berapa customer? 158. Okey, 158 dan bawah tu ada 216 kan, total employee 216. Pergi follow up semua 216 tu. Pergi buka business center, tengok yang ni dah membeli dah, siapa yang membeli. Okey, siapa dah membeli tu kena cepat-cepat follow up tau. Jangan sampai dia tidur. Siapa yang membeli 6 bulan terakhir, pergi follow up cepat-cepat.
untuk buat gap auto debit, yang mana outright purchase saja gap, yang mana gap ni buat auto debit. So communication kita dengan customer dia tak boleh sejuk tau, tak boleh sejuk, tak boleh kering. Kita kena rajin pakai voice note. Encik Ali, saya nak bagi tahu Encik Ali, apa dia? Kita hantar skrip pun hantar, voice note pun hantar, kena ada engagement. Sampai kalau customer tu dah rasa selesa dengan kita, dah macam jadi kawan kan, dia dah trust, mudah, dia akan jadi customer kita sampai mati. Okay, jadi lepas tu communication kita dengan customer, always offer bantuan. Kadang-kadang dia tak perlu pun bantuan. Macam mana Puan Malia ada servis dia punya customer. Customer big buyer. Encik Ali, Public Go bagi tahu saya Encik Ali ada buat belian. So macam mana Encik Ali dah dah boleh book appointment ke, nak saya bantu untuk book appointment dengan Public Go? Padahal boleh je. Ambil skrip ni pergi buat appointment, boleh je. Tapi nampak kita nak servis, dia tak perlu pun servis tu. Jadi dia, bila dia feel kita nak membantu, dia sangat appreciate. Apa lagi? Customer ada masalah kan, kita ni kita bantu dia follow up dengan Public Go, lepas tu bagi tahu dia. Lepas tu bagi tahu dia lagi, cik, kalau isu ni tak resolve minggu depan, by ni, contohlah, sepatutnya isu ni kena resolve dalam masa seminggu, contoh. Kalau isu ni tak resolve lagi dalam masa seminggu, cik bagi tahu saya, nanti saya bantu. Dia always macam tu. Kita kena servis. Apa ni? Customer saya, dia ada berapa? 5 APP dia kena cancel. Aduh. Macam manalah dia hilang phone dia kena hack apa semua, dia pun dah lupa. 5 APP dia kena cancel. Jadi macam mana? Kalau saya nak mudah saya, Puan, ini SOP dia macam mana nak minta balik refund yang balance tu, dah kena saya cancel. Boleh. Tapi saya duduk dekat posisi customer, dia nak buat benda tu, dia pun tak berapa faham tau. Puan bagi saya PG code dengan password, saya settlekan untuk Puan. Happy lah dia, saya tolong buat semua. Ada customer saya dia buat auto debit daripada tahun 2018. Dia baru sedar tahun 2023, awal tahun lepas, baru dia sedar auto debit dia bukan auto debit 2024 ini macam mana simpanan perempuan? Standing instruction. Rupanya tak masuk dalam gap. Dia pun tak monitor, memang simpanan untuk dilupakan. Jadi dia pun dah risau. Saya pun call Encik Zudin. Encik Zudin jangan bimbang. Encik Zudin dapatkan bank statement, bukti transfer tu daripada bank. Ada bukti tu semua settle. Saya akan settlekan. Dia bagi saya bukti berapa tahun tu daripada 2018. Saya buat request balik satu-satu dalam sistem. Dia sangat appreciate. Saya settlekan. Kalau customer, kita boleh layan macam ni tak, sebab dia customer. Kalau dealer tak ada. Okay, jadi saya nak cerita, customer yang ada ni 158, jaga dia hidup, bagi servis. Bagi servis sampai dia rasa, oh bagus aku punya dealer. Saya sekarang ni tahu, saya dapat referral banyak tau. Saya sekarang ni, saya dapat referral customer lama. Bayangkan saya dah jadi dealer 14 tahun. Customer dia, lama saya tu, anak dia dah dewasa dah. Anak dia dah dewasa. Anak dia dah daftar akaun dewasa. Siapa dia nak jadi dealer? Saya lah. Introducer anak dia. Tengok kelebihan. Bila kita dah bagi servis yang bagus dah lama, referral, datang referral. 158 ni, jaga dia elok, sepatutnya boleh dapat referral. Ada ni. Okay. Always service. Kalau dia ada masalah, itu peluang. Jangan, ya, walaupun dia dah ada link sana, link sini, jangan main campak link ni. Kena ada high touch. Hantar juga voice note. Cik Ali, ini link dia. Cik Ali cuba go through dulu. Kalau Cik Ali tak jelas, bagi tahu saya akan bantu. Nampak kan nak membantu tu? Berbanding, ambil link. Satu tuan-tuan, kalau kalau kita ada dealer kan, tapi dealer kita dia macam mungkinlah dia tak datang training ke apa, dia ada register, tapi bila kita tengok register tu dia tak ada PG code lah, maknanya just register je. Kalau dia terlalu lama macam tu, boleh ke kita, kalau kita yang
approach diri kita untuk Maksudnya dealer register customer temporary account tapi tak close. Saya tengok bila kat bisnes tu ramai lah yang register tapi macam tier 6 ke tier 4 ke kan, dia register tapi tak ada kerja kot. Okey, kalau Bila sebenarnya kalau temporary account dia tak ada follow up, kita boleh follow up. Follow up. Kalau customer tu nak minta detail, minta public go delete, register balik. walaupun dia dengan bawah dealer kita. Tak apa. Sebab dah dealer tu tak nak follow up. Okey. Sebenarnya public go dia bagi hak ni, customer ni yang tak boleh tukar introducer selagi belum ada PG code. Temporary account maksudnya belum ada PG code. Belum lagi buat beli yang pertama. Once dia dah buat beli yang pertama, tak ada kacau. Tapi setakat temporary account, pergilah follow up. Kalau saya lah, temporary account saya sendiri pun tak ada follow up. Sebenarnya nak follow up ni macam saya lah, dealer-dealer lama. Empire kita besar, kita pergi boleh follow up yang bawah tu, free account semua boleh follow up. Dah dealer tu pun tak ada buat apa dekat customer, tinggal macam tu je. Mungkin saya akan tanya dealer dulu kot macam mana dengan customer ni. Kalau dia tak nak, Encik Syafiq follow up. Okey. Sebab takut nanti dia kata, kenapa saya nak Kalau tak nak follow up, saya akan follow up. Saya akan ambil customer ni, saya akan jagalah. Okey. Kalau tuan-puan ada dealer tak datang training, dia macam ni, yang penting ialah mungkin dia jadi dealer dan dia tak tahu apa yang bestnya jadi dealer. Mungkin dia register jadi dealer sebab nak dapat insentif harta belian sendiri saja. Insentif harta belian sendiri memang tak menarik sekarang sebab semuanya masuk dalam e-wallet. Jadi kena show the plan and show the people. Always show the plan, show the people. Walaupun tuan-puan belum berjaya, tunjuk peluang dan tunjuk orang yang berjaya bersama J100 dan tunjuk komitmen kita nak berjaya. Orang follow kita tak semestinya kita dah proven berjaya. Tapi orang follow kita sebab orang sangat percaya masa depan dia dengan kita. Okay? Jadi show the plan, show the people. Bila dapat delete, okay, bisnes public goal satu. Show the people maksudnya tunjuk siapa achievers dalam public goal, dalam J100. Tunjuk cerita, jual nama saya sebagai founder pada J100. Jual cerita ni supaya nanti dia follow Encik Syafiq ni sebab dia nak follow someone yang proven yang Encik Syafiq ni follow. Mungkin Cik Azlan, mungkin saya. People will follow other people who follow other people. Okay, jadi bila dah show the plan, show the people, okay, cepat-cepat bawa dealer tu supaya dia dapat connection dengan upline FMD, dengan Cik Azlan. Biar dia follow Cik Azlan, bukan follow Cik Syafiq. Follow Cik Azlan. Once dia dah follow Cik Azlan, business Cik Syafiq secure. Sebab kita belum jaya tau, tapi kita nak team kita follow upline, yang upline founder master dealer kita yang kita follow. Semua follow upline FMD. Upline FMD dia nak melahirkan FMD. Mungkin bawah tuan-puan ni yang jadi FMD dulu, bawah dealer yang bawah tuan-puan jadi FMD dulu, mungkin. Jadi kita win-win lah. Kita tengah membina frontline dan kita bawa orang yang berkualiti kepada upline FMD. Okey. Sebab tu kena jual nama upline FMD ni supaya mudah dia dengar cakap upline FMD. Kalau sama ada team kita respect atau tak respect dia kita punya upline FMD, bergantung macam mana kita jual nama upline FMD. Upline FMD, upline mentor. Kalau kita meletakkan upline mentor, upline FMD, upline mentor kita murah, orang pun tak respect. Dan kita terpaksa galas sendiri tau. Nak bina team ni atas bahu kita. Kenapa buat kerja susah? Buat kerja mudah. Dulu macam mana saya bina team tau.
Saya tak jual nama Cik Syukur. Saya tak boleh jual nama saya. Walaupun saya champion pada waktu tu, saya tak jual nama Cik Syukur. Adik saya, Cik Hafiz, kan ni Pearl kan, dan Jade kan, dia join training sebab Cik Syukur. Sebab saya selalu sebut nama Cik Syukur. Mana Abang Zulkifli bagi dia abang dia. Walaupun saya champion performer waktu tu, bagi dia Zulkifli adalah abang dia. Jadi dia pergi training sebenarnya asalnya adalah sebab dia, siapa Syukur Hashim ni yang saya sentiasa sebut, Maha Guru Emas, siapa ni? Jadi kerja saya mudah. Jadi tim saya group permulaannya ialah mereka follow saya sebab saya follow Cik Syukur. Saya jual nama Cik Syukur. Bila dia datang event, apa Cik Syukur cakap? Oh, tuan-puan tim Zul nak berjaya, follow Zul. Waktu tu senang lagi kerja saya. Bila tim, sebab orang percaya Cik Syukur sebab saya cakap Cik Syukur ni bagus, Cik Syukur ni hebat. Lepas tu orang percaya sama saya sebab orang hebat cakap dia percaya saya, kan? Nampak? Senang kerja kita. Jadi kalau ada dealer, jangan ambil tanggungjawab sendiri tau. Jangan ambil tanggungjawab nak suruh dia dengar cakap tuan-puan. Tak, dia tak dengar cakap tuan-puan. Supaya buat dia dengar cakap Abang FMD tuan-puan. Okay? Itu je rahsia nak bina team sekarang ni. Kalau ada dealer, cepat-cepat connect dengan Abang FMD. Tuan-puan sama ada dia respect dekat Abang FMD tuan-puan atau tidak, itu bergantung macam mana tuan-puan respect tuan-puan punya Abang FMD, dan macam mana tuan-puan tunjuk respect tuan-puan kepada Abang FMD di depan dia. Okay, contoh nak jumpa Cik Azlan, tak apa, Cik Azlan ni bila-bila masa pun free. Maksud tuan-puan meletakkan nilai Cik Azlan ni rendah di mata dia. Oh, Cik Azlan dia sibuk. Kalau nak, nanti saya kena check masa Cik Azlan. Tim dia tengah growing. Di bawah dia dah ada beberapa MD. Okay. Dan dia tengah grow sekarang ni. Jadi saya kena check. Kalau nak jumpa Cik Azlan, saya boleh bantu, tapi join dulu PLT. Baru berbaloi untuk saya bawa tuan pergi jumpa Cik Azlan. Nanti nak jumpa Cik Azlan, tuan-puan tak tahu apa-apa. Saya rasa rugi. Baik kita pergi jumpa orang yang berilmu ni, kita tanya benda yang next level, bukan benda-benda basic. Jadi datang dulu NDO, datang dulu PLT. Udah je dalam ni. Rahsia, semua rahsia nak tuan-puan nak pergi diamond, double diamond, rahsia tu semua dah ada. Sebab tu kena belajar, belajar absorb ilmu tu. Haji 100, saya tengok achievement hak sekarang ni yang qualify ke Switzerland dah berapa ramai dah. Dealer-dealer baru, FMD baru, Switzerland. Nanti Cape Town lagi gila lah saya rasa. Haji 100 punya achievers. Okay, last ada soalan ke? Next. Last soalan. So, boleh saya tanya? Boleh, silakan. Saya dealer baru sangat. Cuma nak tanya nasihat tuan tu. Contoh saya ada customer yang ada, perlu tak saya approve dia, sebab ada yang tanya dia nak jadi dealer lah dan sebagainya, tapi saya nampak dia tak aktif. Cuma yang baru macam saya ni, perlu ke saya approve customer saya untuk jadi dealer? Ataupun saya kembangkan dulu FL saya sampai banyak mana, baru saya approve mana-mana yang saya nampak potensi untuk jadi dealer. Okey. Dealer baru, priority ialah membina 1000 frontline aktif. Membina 1000 direct customer aktif. Itu keutamaan. Sebab bila ada customer, kita dapat, kalau jadi MD nanti dapat 2%. Kalau dia dah jadi dealer, insentif tu tak banyak. Okey, priority ialah membina frontline dulu. Tapi kalau ada orang nak jadi dealer, tunjuk awal-awal. Show the plan, invite dia join talk show, BOP tu semua biar dia tengok, dan bagi tahu syarat awal. Nak jadi dealer kena datang training. Kalau tak training tu satu masalah, baik tak payah jadi. Saya baru 2 hari lepas new customer saya dah lama ni, 2014 ke 15.
Dia grab promotion jadi dealer. Saya rasa seminar Cik Syukur kot, webinar Cik Syukur tu. Dah beli web card semua. Lepas tu nak join training, oh susah lah, oh takut scam lah, oh dah masuk link apa ni, website J100 kan, dia tengok J100. Website J100, lepas tu pergi dekat PGO lah apa semua, oh takut lah saya cakap. Puan tak payah jadi dealer lah. Sebab dealer nak kena handle masalah customer, saya cakap. Dia terima pandangan saya, puan tak payah jadi dealer. Sebab kalau nak pergi training pun dah satu cabaran bagi dia, dia memang tak akan grow. Jadi dealer pun, kita buang insentif je, baik dia jadi customer. Dia jadi customer, kita layan dia, kita dapat berapa? 1%, 1.5%. Kalau master dealer 2%. Tapi once dia dah jadi dealer, lagi-lagi sama level. Priority dealer sama priority dealer. Dapat 0.15. Dia ada masalah, kita kena settle masalah dia. Tak apa baloi. Daripada settle masalah dia, baik kita kena settle 12 masalah dealer yang macam tu, sama dengan satu customer kita, direct customer yang memang customer, bukan dealer. Perumpamaan. Jadi sebab tu priority ialah membina customer dulu. Cuma kalau berminat, tunjuk betul-betul, kena datang training. Once dia dah datang training, connect dengan apply FMD cepat-cepat. Biar dia ikut Cik Azlan. Tuan-puan pergi bina frontline, biar dia ikut Cik Azlan. Contoh, kalau kita invite dia join PLT dulu, baru kita suruh dia jadi dealer? Boleh. Dia dah jadi customer dulu, dia kena jadi customer dulu. Join PLT, kalau dia rasa okey, baru grab promotion jadi dealer. Kalau tak payah. Okey, sebenarnya kalau nak membina team, event yang penting ialah Sabtu ni, Diamond Recognition. Kena datang tengok dan bawa prospek. Kalau dah jadi dealer, promote gila-gila. Big decision akan dibuat pada big event. Ini Diamond Recognition ni adalah program yang penuh dengan inspirasi. Orang akan buat decision yang besar dalam bisnes Diamond Recognition. Biasanya Diamond Recognition, ARN ini penting. Okay. Kalau tuan-puan dapat, katalah dapat bawa, contoh dapat bawa 50 di Diamond Recognition, tengok tim akan meletup 2-3 tahun, mesti ada berpuluh MD, berpuluh FMD. Sebab sebenarnya J100 dah sediakan landasan runway tau. Bukan soal boleh, kita bukan duduk dalam hutan ni. Kalau dalam hutan, iyalah nak kena menebah hutan dulu. Sekarang ni kita duduk runway, kita buat decision, kita nak take off ke tak nak take off. Jadi maksudnya, bila kita grow tak grow ni, decision dia tau. Dia tak grow sebab decision dia tak grow. Dia tak buat decision untuk grow. Dia tak buat decision untuk grow. Jadi sebab tu dalam J100, achievers tak ada siapa pun, tak ada upline, tak ada follow up pun. Cik Azlan mana saya pernah follow up? Dia follow up saya. Dia follow up saya. Sebab tu dia berjaya. Dia nampak peluang dan dia follow up saya. Jadi sekarang ni, sebab tu pentingnya tunjuk peluang. Dan jangan fikir macam mana nak suruh, nak didik dia, nak bentuk dia supaya dia berjaya. Tak. Jangan fikir nak selesaikan masalah dia. Tak. Kita tak boleh selesaikan masalah. Once dia dah jadi dealer, dia cakap, saya nak join training, tapi itu, tapi ini, tapi itu, ni kucing nak beranak, nenek nak bertunang. Oh, kita tak boleh settle masalah tu. Memang tak boleh settle. Sebab benda tu tak penting, sebab tu ada alasan. Kalau benda tu penting, dia akan cari jalan. So, kita dah ada lebih 100 FMD. Tak ada satu FMD pun yang saya jumpa upline dia kena follow up berkali-kali, dia join training dah ada berjaya. Tak ada. Tak ada, saya belum jumpa lagi. Kita dah boleh nampak pattern. Sebab achievers ni dia nak peluang saja. Achievers ni saya gambarkan eagle. Eagle ni tuan-puan, burung ni, dia tak perlu bagi makan macam ayam daging tu. Dia tak perlu bagi makan, dia nak peluang je. Eagle dia tengok jauh, dia nampak peluang, dia tangkap je peluang tu. Eagle tak payah ajar dia terbang. Ayam nak kena ajar terbang. Itu pun kalau dia terbang pun tak ada tinggi. Eagle tak perlu ajar. Jadi achievers ni eagle, dia nak peluang saja. Eagle dia makan, eagle ni tuan-puan, dia tak makan bangkai tau. Burung helang dia tak makan bangkai.
Dia akan cari fresh food. Maksudnya dia ni nak lebih pada orang. Dia greedy tau. Dia greedy. Dia nak lebih daripada apa yang dia ada. Dia tak berpuas hati dengan apa yang dia ada. Burung lain boleh makan bangkai. Elang tak makan bangkai. Jadi sekarang ni bila tuan-puan tunjuk peluang tu, dia ada 1001 masalah. Tuan-puan dah, itu bukan eagle, senang. Next. Tuan-puan jangan sakit kepala. Kenapa ni saya ada dealer, kenapa lah dia tak join training. Dah tak payah fikir. Dia memang tak akan grow. Tuan-puan bawa, pergilah buat training depan rumah dia pun dia tak akan grow je tak. Tapi saya nak cerita, orang yang grow ni jauh pun dia pergi tau. Cuba tengok contoh new master dealer, Encik ni Hafizul ni yang bekerja kat Singapura tu. New MD. Dia ni duduk kat Singapura. Jarang balik jumpa isteri. Isteri dia dekat Kedah sini. Tapi event dia tengok, ada seminar membina 1 juta pertama kat Kuching dia pergi. Dekat mana-mana pun ada Syed nampak muka dia tau. Dia bagi priority kepada bisnes dulu. Sepatutnya pergi tengok bini dulu lah. Sampai ada event yang Kak Lopa cakap, pergi tengok bini dulu. Dengan tak pandai bercakap, Hafizul Hasni tak pandai bercakap, cakap skema gila. Cuba tengok dia punya konten. Dengan public goal, tuan-puan boleh menabung emas. Dengan gitu je dia cakap. Tuan-puan pergi tengok konten dia. Skema gila dia ni. Master dealer tapi dia ada keinginan yang kuat. Dia ada keinginan yang kuat untuk berjaya. Sebab tu dia berjaya. Kita tak perlu tak perlu fikirlah. Once kita dah tunjuk peluang, kita tak perlu fikir masalah dia, tak perlu. Biar dia yang selesaikan masalah dia. Okey, habis. Mudah-mudahan menjawab soalan. Cik Azlan, unmute. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Cik Zul kerana bagi peluang kepada kita malam ni tanya soalan, jumpa Cik Zul. Saya rasa banyak menjawab persoalan dealer-dealer kita lah pada malam ni sebenarnya. Jadi saya nak recap sikit lah apa yang Cik Zul cakap tu. Sebenarnya kejayaan tu bergantung pada diri kita. Kita tak boleh nak salah. Bila kita tak berjaya dalam bisnes, kalau kita rasa kita salahkan public goal, kita salahkan market, kita salahkan kerajaan, kita salahkan kawan. Itu maksudnya mindset kita tak ready lagi lah tu. Itu je petanda arah kita. Dan satu lagi, kalau kita nak tahu petanda arah kita ni akan berjaya atau tidak, kita rasa nak join training PLT, function public goal ni, kita rasa berat ke tak berat? Itulah. Kalau rasa berat, beratlah kejayaan kita nak capai. Kalau rasa ketagih, greedy, rasa nak join lagi, tak sabar, maksudnya kejayaan tu kita on track, cuma persoalan masa sajalah. Okay. Alright. Seterusnya, pesan Cik Zul ingat yang first tadi, jangan letakkan saya sebagai ceiling. Alright, macam Puan Aina lah, upline dia baru 25 frontline, tapi dia dah MD dah. Jadi macam itulah, kita kena adjust lah. Kita kena menjadi macam mata helang lah. Dan nampak peluang tu, bukan nampak peluang tu tengok saja, nampak pun terus bertindak. Dia nampak ayam kat bawah tu memang dia sambar punya. Macam itulah kita sebagai macam itulah Cik Zul dulu kan. Macam lah saya dulu pun, walaupun Cik Zul tak ada, saya dah ditunjuk dah peluang macam mana dan cara macam mana, gerak saja. Tak perlu tunggu upline hilang ke. Kalau saya nak hilang daripada bisnes saya lah, paling awal hilang sebab jumpa Cik Zul hilang. Itu alasan saya sangat kukuh. Alasan sangat kukuh. Upline pun hilang, mentor pun hilang pergi mana. Tapi sebelum hilang tu, saya diajar, Cik Zul tunjuk, macam ni. Tak kisahlah, kita gerak saja. Bila kita bekerja tu, satu sampai masa tu, kita Allah Ta'ala akan lorong kepada kita lah prospek, orang nak beli. Kita tahu, saya pun tak tahu, dia jadi FMD sebelum Cik Zul keluar lagi. Dia jadi FMD. Macam itulah. Tuan-puan kena macam itulah. Kalau saya seronok lah kalau tuan-puan lebih daripada saya. Saya rasa cemburu sikit. Kan? Jadi semangat tak semangat, buat je. Jangan risau. Okey, kalau training tinggalan timbul tu, kena mindset kita tak ready lagi. Okey.
Saya rasa tak adalah kot daripada saya nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah Cik Zul. Masa Cik Zul sebenarnya dia baru lepas meeting je. Baru lepas meeting dengan 8.45 meeting setengah jam lah kot. Nak berjumpa dengan kita sejam lebih. Kita ambil banyak masa Cik Zul ni. Masa dia banyak tau. Nabi lagi Indonesia bila Cik Zul? Lagi 2 minggu. Lagi 2 minggu. Ni masih okey. Recognition lagi. Jadi kena ready dengan action plan masing-masing lah. Action plan dengan buat sekali. Letak satu tabung dalam tu. Kalau tak buat 3 konten sehari, bos RM30. Bos RM30. Lepas tu derma kat masjid. Kalau tak buat cuba buat macam tu lah. Itu saya gurau tips lah, nak bagi tahu yang kita serius lah. Jangan hangat-hangat tak ayam. Okey, saya rasa itu sajalah pada malam ni. Jam pun 10.30. Kita tutup lah kita punya coaching pada malam ni dengan Cik Zul. Jangan lupa MDC register. Saya bagi tahu depan Cik Zul ni. MDC Cik Zul nak jumpa kita semua. Recognition pun nak jumpa. Dua-dua ni yang paling dekat. Okey. Macam teacher Rafiqah, saya tahu dia trigger tu time annual dinner tahun lepas. Baru lepas tu baru dia buat bisnes betul-betul. Sebelum dia abang join gitu-gitu je kan. Sekarang saya rasa yakin sebab ARN. Ni recognition siapa lagi nak trigger. Jemputlah datang. Okey, kita tutup kita punya coaching pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Okey, bakal PMD sekalian, kita cakap gambar jap. Dengan ni, kenangan ni. 1 ya. 1 2 3. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih Izul. Terima kasih Tuan Zul. Terima kasih. Terima kasih Tuan Zul. Cik Izul tak ada. Tak Syah ada lagi. Ustaz Isyam mana ada tu? Jom kita kat bawah untuk Isyam. Faiz. Ustaz Jom. Faiz. Ya. Ustaz Faiz je mai. Itu penting rupanya. Bawa anak buah Ustaz Isyam tu kan. Tahniah Ustaz Faiz. Walaupun bukan dealer, saya harap jadi dealer lah. Dah jumpa ada tu Diamond dah tu. InsyaAllah. Doakan. Saya memang masih lagi baru lah. Saya memang tak nampak apa lagi sebenarnya. Walaupun saya dah join PLT, saya nak kena tunggu NGO. Saya harap bimbingan daripada Abang Azlan, Ustaz Faizal kawan saya, Ustaz Isyam, upline saya dan semua dalam ni lah. Gate kubang bujuk tu macam mana ni? Apa pun saya dengar je dulu. Gate kubang bujuk lah ni? Ya, betul-betul. Ya Allah, gate kubang bujuk lah kita ni. Gate pondok tahfiz Ustaz Faiz, biasalah kalau training tu kita akan dapat dalam 10% tu kita dah bagus Ustaz. Repeat macam kita baca buku lah kan. Buku dan kita dapat dulu ni kita ulang lagi lama-lama tahu-tahu mindset dah ready. InsyaAllah short term tu banyak sangat. Saya nak kena study banyak lah. Tak apa, proses je. InsyaAllah. Saya nak pesan siap-siap. Kalau PLT tak datang, memang tak grow lah bisnes. PLT dah datang itu hari yang hari Sabtu Hari Sabtu lepas dah datang. Mana kena tunggu sampai ke bulan ke-7 lah. Kita tengok macam mana. Masih lagi Next month datang lagi tau. Next month datang. Berdaya saing atau tidak. InsyaAllah dapat. Dulu kita pun biasa-biasa je ni. Bila datang training je yang jadi boleh ni. Saya rasa tadi saya rasa bangga Tuan Azlan ada WhatsApp personal dengan saya. Kejut juga saya. Saya ada kesibukan di SUK dan sebagainya hari ni. Tuan Azlan sempat bertanya khabar lah tentang saya. Saya dah beritahu lebih kurang ni macam mana. Segan juga. Tak apa. Nanti kalau ada apa-apa saya direct lah dengan Tuan Azlan, dengan Hisham dan kawan-kawan yang lain lah. Dalam ni saya belum kenal. Nanti kalau ada peluang kita boleh lah bersama di ruang masa yang lain insyaAllah. Terima kasih banyak semua.